Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati min a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Salawatullahi wa salamuhu alaihi ala habibina al-mustafa wa ala rasulina al-karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik. Allahumma atina al-hikmah yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا زدنا علما ينفعنا. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير والحمد لله رب العالمين وبعد. Baik muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah setelah kita bercuti hampir 2 bulan saya kira di masjid ini ataupun mungkin lebih. Dan pada malam ni kita dapat sambung kembali, dapat bertemu dan bersua muka. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang diberkati oleh Allah. Dan malam ni insya-Allah kita nak sambung kembali topik dan perbincangan kita dengan satu kitab yang kita gunakan sebelum ini, iaitu kitab Penawar Hati. Dan kita telah pun sampai kepada bab yang ketiga daripada kitab, muka surat yang ke-80. Bab yang ketiga, muka surat 80, iaitu perangai yang dipuji, iaitu dalam braket, iaitu kita akan mempelajari tentang taubat pada malam ni insya-Allah. Baik, sebelum kita masuk di dalam bab berkaitan tentang taubat ini, mukadimah kepada pasal ataupun bab yang ketiga, pengarang kitab dia telah menceritakan tentang apa yang terdapat di dalam bab yang ketiga ni. Qala al-musannif rahimahullah, kata pengarang kitab ini, wa nafa'ana bi ulumihi fi darain, mudah-mudahan kita dapat manfaat ilmunya dunia dan akhirat. Baik, 10 perangai yang dipuji. Bab yang ketiga ni kita nak belajar tentang perangai yang Allah puji, yang dipuji ataupun kita sebut sebagai al-mahmudah. Baik, sebelum ini kita telah mempelajari tentang al-mazmumah, perkara yang dikutuk, dikecam ataupun dikeji oleh syarak. Kita dah belajar bab ujub, kita dah belajar bab riak, kita dah belajar bab berkaitan tentang takabur, kita dah belajar bab tentang orang yang kedekut, kita juga dah belajar bab berkaitan orang yang kikir, orang yang cintakan dunia. Dan pada bab yang ketiga ini insya-Allah kita akan mempelajari berkaitan tentang perangai yang dipuji. Siapa yang puji? Allah puji. Bukan manusia puji. Allah puji, syarak puji. Dan bila mana Allah puji ataupun syarak puji menandakan Allah kasih pada orang yang memiliki sifat-sifat yang terpuji ini. Sebagaimana yang kalau siapa baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, dia ada satu hadis yang sahih menceritakan tanda Allah kasih dan Allah sayang pada seseorang. Baik, bila Allah kasih dan Allah sayang pada seseorang ini, kerana seorang hamba itu dia telah melaksanakan kefarduan. Semua benda yang fardu Allah akan kasih pada dia. Dan kemudian ditambah lagi pula dengan amalan-amalan yang sunat, Allah akan jadi bertambah kasih pada dia. Dan bila mana Allah kasih pada seorang hamba, Allah akan panggil malaikat dan Allah akan berkata kepada para malaikat, wahai para malaikat, sesungguhnya aku kasih pada si fulan bin si fulan, kasihlah kamu kepada orang tersebut. Maka para malaikat pula akan menyeru daripada langit, wahai segala makhluk yang ada di langit dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah kasih kepada si fulan bin si fulan, maka hendaklah juga kalian kasih kepada dia. Maka di antara perkara yang Allah kasih adalah orang taubat. Termasuk juga di antara perkara-perkara yang dipuji ni yang kita akan belajar ni, iaitu salah satu daripada 10 perkara yang mahmudah yang kita akan belajar. Baik, kata pengarang kitab, 10 perangai yang dipuji syarak yang disebut sebagai al-mahmudah. Ketahuilah kiranya ya saudaraku bahawa perangai yang dipuji itu banyak.
Ada orang dia tengok seseorang menarik perhatian dia, dia puji. Mungkin kena pada syarak, mungkin tak kena pada syarak. Tapi yang dimaksudkan dengan yang dipuji ini adalah yang syarak puji. Dan kata pengarang kitab ini, aku akan sebutkan di sini 10 perkara. 10 perkara apa yang telah disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Arba'in. Imam Al-Ghazali rahimahullah. Siapa dia Imam Al-Ghazali ni ustaz? Ustaz selalu duk sebut nama dia Imam Ghazali, Imam Ghazali. Siapa dia ni Imam Ghazali ni? Masjid mana yang dia jadi imam? Bukit Baru ke, Bukit Piatu ke, Duyung ke, kat mana? Maka jawapan kita Al-Imam Al-Ghazali adalah seorang tokoh di dalam sejarah Islam yang dilahirkan pada tahun 450 Hijriyah dan dia meninggal ketika pada tahun 505 Hijriyah. Berapa tahun ni? Lebih kurang sekitar 55 tahun sahaja dia hidup. Siapa dia ni? Dia adalah Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi An-Nisaburi. Seorang tokoh yang datang daripada satu kampung nama Tus. Kemudian dia pergi sambung belajar di satu tempat nama Nisabur. Dan di situlah dia jadi tok alim, dia jadi tok syekh, tempat rujukan bagi orang pada waktu tersebut. Sehingga namanya dijulang, gilang, gemilang. Sampailah ke satu peringkat, dia merasai ilmunya yang banyak, tidak dapat mengawal hawa nafsu dia. Maka dia katakan, aku perlu mencari satu ilmu ni, dan dengan ilmu tersebut dapat kontrol segala ilmu-ilmu aku yang lain. Akhirnya, ilmu itu tidak lain dan tak bukan, iaitu ilmu ihsan. Ilmu apa? Ilmu tasawuf. Ilmu apa? Ilmu akhlak. Maka beliau pun pergi ke Damsyik, dan di Damsyik di sanalah beliau telah mengarang satu kitab yang dinamakan kitab Al-Ihya Ulumuddin. Baik, maka kata Imam Ghazali dalam kitab dia ni, baik, di antara salah satu kitab yang dia karang ni ada antaranya Al-Arba'in. Dia kata ada 10 sifat ataupun 10 perangai yang dipuji. Yang pertama adalah orang yang bertaubat daripada segala dosa. Inilah fasa satu yang kita akan belajar. Dan kemudian yang kedua, takut pada Allah. Yang ketiganya, orang yang zuhud. Yang keempat, orang yang sabar. Yang kelima, orang yang syukur. Yang keenam, orang yang ikhlas. Yang ketujuh, orang yang tawakal. Yang ke-8, orang yang kasih kepada Allah. Yang ke-9, orang yang redha dengan qada dan qadar Allah. Dan yang ke-10, orang yang banyak mengingati mati. Okey, saya sebut cepat sebab kita nak ambil fasal yang pertama. Yang lain kita akan datang nanti selepas selesai satu fasal ke satu fasal yang lain. Baik, sahabat-sahabat rahimakumullah, insya-Allah malam ni kita akan masuk satu bab perbincangan kita berkaitan tentang taubat. Baik, apa kata pengarang kitab ini? Qala al-musannif rahimahullah. Taubat ini di antara perkara yang dituntut. Bila kita sebut taubat, maka taubat ini satu perkara yang dituntut. Pasal apa taubat ini jadi satu perkara yang dituntut? Saya petik di dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Ringkasan kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali dia kata, "I'lam anna az-zunuba hijabun 'anil mahbub." Tahu ke tak tahu hampa semua ni, sesungguhnya orang ni, manusia ni, bila dia banyak sangat-sangat buat dosa, maka dosa itu dia akan menghijabkan benda yang dikasihi, yang dia perlu kasih. Siapa dia ni? Menghijabkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang banyak dosa, maka dosa tersebut akan menjadikan jarak dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala tadi tu makin jauh, makin jauh, makin jauh. Sampai ke satu tahap, iaitu sampai ke satu tahap maka dia akan hilang daripada radar, maka dia akan terkeluar daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dia kata lagi, wal insirafu amma yab'adu 'anil mahbub wajib. Okey, baik. Maka dia kata melarikan diri daripada sesuatu benda yang menyebabkan kita jauh daripada Allah, maka dia adalah satu benda yang dituntut. Bahasa mudahnya, bila kita nama manusia ini, kerja kita ni kena dekatkan diri dengan Allah. Tapi bila mana kita dah jauh dengan Allah, maka kita kena kembali balik kepada tempat yang asal kita datang tu tadi. Sebab itu, bila kita mempelajari tentang bab taubat, secara umumnya kita kena kenal dahulu apa makna at-taubatu.
At-taubah ni apa maksud at-taubah yang sebenar? Taubat tu taubat lah Ustaz. Betul, bahasa Melayu juga sebut sebagai taubat. Tapi apa makna di sebalik perkataan taubat ni supaya kita lebih faham apa dia yang dikatakan dengan taubat. Baik, bila kita buka kamus bahasa Arab, barulah kita faham. Rupa-rupanya at-taubatu huwa hiya ar-ruju'. Taubat ini adalah ar-ruju'. Apa makna ar-ruju'? Kalau orang bercerai, dia rujuk balik. Apa makna rujuk dekat situ? Dia kembali. Asalnya dia dah putus hubungan dengan isteri dia sebab bercerai. Tapi bila dia rujuk, maka dia kembali balik hubungan perkahwinan mula bertaut semula. Maka ar-rujuk ni apa? Seorang yang dah terputus hubungan dia dengan Allah, bila mana dia bertaubat, makna taubat tu dia kembali balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu disebut bila mana ada orang dia buat baca munajat, zikir munajat. Apa dia sebut? Tubna ilallah. Apa makna tubna? Kami telah bertaubat kepada Allah. Wa raja'na ilallah. Kami dah kembali balik kepada Allah. Wa nadimna ala ma fa'alna, dan kami menyesal di atas perbuatan-perbuatan yang kami telah buat. Dapat dipahami daripada rangkap syair ini ada dua benda bila kita sebut taubat. Apa dia dua benda yang kita sebut ni? Yang dikatakan taubat ni, orang ni dia dah sesat jauh sangat-sangat, kemudian dia cari balik jalan untuk dia kembali kepada Sang Pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah taubat. Apa dia? Ar-ruju'u ilallah. Orang yang kembali balik pada Allah, itu taubat. Baik, yang kedua dia apa dia yang bila kita sebut at-taubat ni apa dia? At-taubatu hiya nadmu. Bila kita sebut taubat itu, maka at-taubat dari segi lughawinya adalah an-nadmu. Sebab tu disebut wa nadimna ilallah. Apa dia kalimah an-nadmu? Maka an-nadmu membawa maksud penyesalan. Bukankah orang yang bertaubat itu dia menyesal di atas apa yang dia lakukan? Maka kita nak tahu daripada sini, kalau siapa yang disebut ataupun dia menyebut pada mulutnya, aku dah bertaubat pada Allah, tetapi tidak ada sekelumit pun perasaan menyesal yang ada kat dalam hati dia, maka orang tersebut tidak pun dinamakan sebagai orang yang bertaubat. Maka dari segi definisinya kita dah pun faham. Baik, dia kata wa inna ma yutimmu zalika bil ilmi wan nadmu wal azmi. Dia kata sesungguhnya, dia kata orang yang nak bertaubat ini, nak menghilangkan kesan-kesan dosa dia ni, adalah dia mesti kena tahu dengan cara ilmu. Kalau sekiranya dia tak tahu macam mana orang yang buat salah tu, dia nak tahu benda yang dia buat tu adalah salah, dan bila mana dia salah, maka dia dikira orang yang berdosa. Maka bila dia dikira berdosa, macam mana kalau dia tak tahu kesalahan? Dia tak tahu apakah itu dosa. Lebih-lebih lagi lah bagaimana dia nak bertaubat kalau dia tak tahu taubat. Maka nak tak nak, setiap orang dia wajib mengetahui tentang ilmu ini, ilmu berkaitan tentang taubat. Apa hukum mempelajari bab berkaitan taubat ni? Maka hukumnya adalah wajib bagi setiap mukallaf lelaki dan perempuan. Kalau dia seorang yang tidak mengetahui apa yang dinamakan taubat, maka dia dikenali sebagai orang yang jahilun, orang yang jahil. Dan hukum dia, orang ni adalah orang yang berdosa. Sebab apa? Sebab dia tak kenal yang mana dinamakan sebagai dosa, dan sekiranya dia telah melakukan dosa, apa benda yang dia perlu buat. Baik, secara umumnya bila kita melihat perkara ataupun bab berkaitan dengan taubat ni, ada satu benda yang saya nampak. Saya tak pasti sahabat-sahabat nampak ataupun tak. Kita cakap tentang taubat, maka di sana saya nampak satu benda yang lebih besar daripada taubat itu. Apakah dia? Maka yang lebih besar itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan kita kalau kita buat salah, tidak ada jalan keluar bagi kesalahan yang kita buat? Bagaimana keadaan kita kalau Allah ini tidaklah menjadi Tuhan yang menerima taubat? Maka bagaimana keadaan kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak? Dan bagaimana keadaannya kalau tidak bagi Allah Subhanahu wa taala tersebut Arhamar Rahimin, Tuhan yang paling pengasih, yang paling penyayang. Dan Allah ini bukanlah Al-Ghafur, yang maha mengampunkan, ataupun Al-Afu, yang boleh menghapuskan, menghilangkan segala dosa yang kita buat. Maka tidak lain dan tidak bukan, taubat ini terdapat ataupun berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, dia kata lagi,
Yang dikatakan juga dengan taubat ini tidak akan menjadi sempurna dengan ilmu. Dengan ilmu kita tahu bila kita dah buat dosa, apa yang kita perlu buat. Ada seorang hamba Allah pernah datang jumpa saya kat masjid ni. Dia kata, "Ustaz, nak jumpa Ustaz sekejap?" Dia kata, "Tak apa. Sekejap lagi selesai, kita jumpa kat belakang." Jumpalah dekat belakang sana tu selepas selesai solat. Dia nak cerita dekat saya, dia menangis. Baru dia nak cakap, dia menangis. Saya kata, "Tak apa, abang menangis dulu puan-puan. Dah okey, saat lagi mai balik jumpa saya." Baik, dia pun duduk menangis, dah selesai dah, dia pun mai jumpa. Dia kata, "Ustaz, saya banyak dosa." Saya kata, "Minta maaf abang. Abang buat dosa, abang tak perlu pun mai cerita dekat saya buat dosa. Apa dosa pun yang abang buat, berapa besar, berapa banyak dosa sekalipun, abang tak payah pun mai jumpa saya. Pasal bukan saya yang akan menebus dosa abang satu. Yang kedua, saya tak boleh buat apa-apa pun dengan dosa yang abang lakukan. Maka benda yang abang perlu buat bukan kembali pada saya, tetapi abang kena pergi kepada Allah." Maksudnya, kena bertaubat kepada Allah. Allah saja yang boleh menerima taubat. Pergi mengadu dekat Allah, pergi menyesal dekat Allah, pergi bertaubat dengan Allah. Tak perlu pun nak cerita. Cuma kata nak minta pandangan, saya tak tahu macam mana nak mula, bagaimana nak bertaubat. Yang ni boleh. Maknanya apa? Dia tahu dia telah buat satu kesalahan. Pasal apa? Dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala ni, kalau siapa baca dalam kitab hadis 40, kita akan jumpa dengan satu hadis. Hadis ni dia cerita Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada manusia ini ada sensor dalam badan dia. Bila mana manusia ni dia buat satu kebaikan, Allah akan datangkan rasa lapang dada, rasa tenang. Tapi bila mana seorang hamba ni dia buat satu dosa, apa dia buat? Apa dia akan rasa? Dia akan rasa tak sedap, dia akan rasa tak seronok, dia akan rasa sempit dada. Maka orang yang buat dosa ni, walaupun mungkin dia tak belajar pun tentang dosa, tapi dia sendiri akan dapat kenal pasti sensor dia tu masih hidup. Bila seorang buat dosa, dia rasa menyesal, maknanya sensor iman ni masih lagi hidup. Di antara tanda orang beriman, bila dia buat baik, dia seronok. Baik. Kemudian bila dia buat dosa, dia rasa tak seronok. Itu tanda dia punya sensor dia masih lagi berfungsi. Yang paling kita takut bila mana seorang yang buat dosa tetapi dia tidak mengaku dan bahkan tak rasa pun dosa itu sebagai dosa. Bahkan dia seronok dengan dosa dia. Yang ni kita panggil apa? Sahibul mujaharah. Apa dia sahibul mujaharah ni? Dan kalimah mujaharah ni satu kalimah yang amat terkenal di dalam ilmu tasawuf ni dan di dalam bab berkaitan bila kita cerita berkaitan tentang dosa manusia. Perkataan apa? Al-mujaharah. Apa benda yang dinamakan, dimaksudkan dengan al-mujaharah ini? Al-mujaharah ini adalah seorang yang melakukan dosa dan dia seronok dengan dosa yang dia buat. Wala'ayazubillah. Kita takut kalau Allah jadikan kita jadi macam tu. Di sana ada satu hadis Nabi SAW. Sabda Nabi SAW. Kullu zambin mu'afa. Semua dosa-dosa yang manusia lakukan ini akan diampunkan oleh Allah. Illa sahibul mujaharah. Melainkan orang-orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Apa makna sahibul mujaharah ataupun orang yang melakukan dosa secara terang-terangan ini? Bila mana dia melakukan satu-satu dosa, kemudian dia seronok dengan dosa tu, bahkan dia boleh pergi cerita pula dekat orang lain apa yang dia buat. Sahabat-sahabat, kita telah pun berada pada zaman orang melakukan dosa secara terang-terangan. Yang ni yang paling bahaya. Sebab itu, orang yang mengetahui ilmu tentang taubat ini, nescaya dia akan menyesal sebab dia kenal akan dosa. Dan pada waktu yang sama, dia akan berazam untuk meninggalkan dosa. Maka inilah yang wajib diketahui oleh setiap para mukallaf. Baik, dia ceritakan di sana. Baik, waqad amarallahu ta'ala bitaubati faqala. Kita mulakan terlebih dahulu dengan petikan-petikan ayat daripada Al-Quran yang menyebut tentang taubat ini. Ayat pertama yang mesti kita perhatikan tentang taubat ini adalah ayat yang berada di dalam surah An-Nur, iaitu ayat yang pertama. Ayat yang pertama kita nak tahu ni adalah ayat daripada surah At-Tahrim, ayat yang ke-8. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun
Taubatlah kamu semua, wahai hamba Allah. Semua, seluruh kamu ni, tak terkecuali seorang pun. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Di antara tanda orang yang beriman, dia adalah orang yang sentiasa bertaubat. Kalimah jami'an yang kita sebutkan di sini, maka kalimah ini menunjukkan kepada orang yang melakukan dosa dan orang yang tidak melakukan dosa. Ya ke? Bukankah orang yang bertaubat ni orang yang buat dosa? Tidak semestinya. Apa buktinya? Kalau kita lihat di sana, Nabi SAW telah bersabda, Ya ayuhan nas, tubu ila rabbikum. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Tuhan kalian. Fa inni atubu ila Allah. Sesungguhnya aku ini bertaubat kepada Allah fil yaumi mi'ata marrah. Sehari semalam ni 100 kali. Nabi SAW yang maksum, iaitu yang Allah qad ghafarallahu dzunubahu. Allah telah ampunkan dosa dia, ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Yang sebelumnya, yang akan datang, Allah ampunkan dosa Nabi SAW. Maka Nabi yang maksum ini pun maka berkata, aku bertaubat kepada Allah sehari 100 kali. Adakah Nabi SAW ada dosa? Tak ada dosa. Yang tidak ada dosa bertaubat kepada Allah 100 kali, bagaimana dengan kita yang berdosa dan kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Batu hukum bertaubat ini, hukumnya adalah wajib kepada setiap mukallaf, sama ada buat dosa ataupun dia tidak melakukan dosa. Apa tujuan ataupun apa ilah Allah Subhanahu wa taala suruh kita bertaubat ni? Maka ayat ini menjelaskan la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian akan menjadi orang yang berjaya. Sebab tu kalau nak tanya kita siapakah orang yang berjaya di sisi Allah, orang yang berjaya di sisi Allah adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Mereka adalah di kalangan orang-orang yang berjaya. Baik, kita pergi pula kepada ayat yang kedua. Ayat yang kedua ni Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah At-Tahrim, Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Kata Allah, orang yang beriman, bertaubatlah kalian semua kepada Allah. Taubatlah dengan taubatan nasuha. Ingat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa kalian. Kemudian dia akan masukkan kalian ke dalam syurga. Maknanya di sini, di antara taubat itu dengan syurga itu adalah jalan yang sama. Saya tengok dalam kitab Penawar Hati yang ada dekat depan tuan-tuan ni, dalam kitab Hak Jawi Harumi ni. Dia kata, ketahuilah bahawa taubat permulaan jalan bagi sekalian orang yang menjalani jalan akhirat. Siapa yang nak pergi ke akhirat, nak melalui jalan akhirat yang sampai kepada syurga, yang dia nak sampai kepada Allah ni, dan anak kunci kepada kejayaan ni, maka nak tak nak melalui jalan taubat. Orang yang paling banyak bertaubat, itulah orang yang telah pun berada on track. Dia dah pun berada di atas track yang benar. Orang yang bertaubat. Apa buktinya Ustaz? Apa dalilnya? Baik, kita ceritakan. Pernah tak saudara-saudara mendengar satu hadis berkaitan tentang makhluk yang paling jahat? Siapa makhluk yang paling jahat ni? Di antara perbuatan yang kita klasifikasikan sebagai perbuatan yang jahat sangat. Orang isap dadah jahat tak? Jahat juga. Orang minum arak jahat tak? Jahat juga. Orang main judi jahat tak? Jahat juga. Tapi kalau ada orang tanya, engkau masuk penjara sebab apa? Dia kata curi tabung masjid. Apa teruk kau curi tabung masjid? Engkau masuk penjara sebab apa pula? Dia kata makan rasuah. Apa makan rasuah? Kerja malas tak ada makan rasuah. Engkau pula masuk penjara sebab apa? Dia kata bunuh orang. Berapa orang bunuh? Kalau dia kata seorang, dahsyat engkau. Berapa orang bunuh? Seorang, 2 orang, 3 orang? Aku telah bunuh 100 orang. Baik, apa kita nak kata? Bapa dia punya jahat. Kalau dah sampai 100 orang. So hadis ni nak cerita tentang seorang lelaki punya jahat dia ni sampai dia bunuh 100 orang. 100 orang ni macam mana gamaknya ni? Orang ni sudah pasti kita kata ni paling jahat sekali kalau dia mampu untuk bunuh seramai 100 orang.
kana mimman kana min qablikum, kata Nabi SAW, sesungguhnya ada orang di kalangan umat yang terdahulu daripada kalian. Siapa mereka ni? Di kalangan Bani Israel. Qad qatalan nas tis'atun wa tis'ina nafsan, dia telah membunuh sebanyak 99 nyawa. 99 nyawa. Baik, setelah dia dah bunuh dah 99 nyawa, summa sa'al, kemudian dia pun bertanya, man a'lamun nas fi hadzal ard, ada tak orang yang alim? Tu yang kata penting ilmu ni. Ada tak orang yang alim yang hidup ke atas bumi ini untuk aku nak bertanya tentang masalah aku yang telah bunuh 99 orang ni. Dia dah sampai ke satu tahap merasa puas dah bunuh orang ni. 99 orang dah cukup dah. 99. So dia kata, aku sekarang aku nak tinggal lah. So aku nak cari siapa orang yang boleh aku jadikan rujukan untuk apa aku perlu buat sekarang. Baik. Fadallahu ala rahibin, dibawa orang ni bertemu dengan seorang rahib. Siapa dia rahib ni? Rahib ini adalah orang yang kuat ibadat. Semestinya tak dia alim? Tak semestinya rahib seorang yang alim. Dia orang yang kuat ibadat. Ketika mana dia bertemu dengan rahib ni, summa sa'al, dia pun tanya, ya rahib, wahai rahib, inni qataltu tis'an wa tis'ina nafsan, aku dah pun bunuh 99 orang, fahalli minat taubah, boleh tak aku nak taubat? Apa jawapan daripada seorang rahib ni? Sebab itu amat berbeza. Kalau pendekatan tuan-tuan ada masalah berkaitan tentang dosa, kalau pergi mengadu dekat mahkamah atau dekat balai polis, cerita dia memang kena ikat. Baik, kita buat jenayah, pergi kat balai polis, kenapa ni nak buat report? Buat report apa? Bunuh orang. Dia kata cantik, main tangan, gari dua-dua, boh dalam lokap dulu. Cerita panjang tak mau. Baik, tapi kalau kita bunuh orang, kita tak pergi balai polis, kat mana tempat kita pergi? Kita pergi jumpa Tok Imam, kita pergi jumpa Pak Ustaz, kita pergi jumpa Tok Guru, kita pergi jumpa Tok Syekh. Maka perbezaan di antara alim dan juga orang yang hakim. Hakim menjatuhkan hukum. Faqih ataupun alim, maka dia menyelesaikan apa yang perlu dibuat. Baik, maka kalau pergi balai polis, jatuh hukuman. Tapi kalau pergi dekat orang yang alim, dia ada penyelesaiannya. Akhirnya bila dia pergi dekat rahib, rahib ni dia jadi hakim yang menjatuhkan hukum. Apa kata si rahib ni? Apa punya jahat, dia kata. Kalau hang bunuh satu nyawa pun, dia kata, hukuman apa? Bunuh balas. Siapa yang bunuh? Man qatala nafsan, siapa yang membunuh satu nyawa, faka'annama qatalan nasa jami'a, macam dia bunuh seluruh nyawa. Hukum balas dia apa dia? Qisas, bunuh balas. Kalau satu, bagaimana engkau yang telah membunuh 99 nyawa? Dia kata cakap banyak tu imam ni, keluar pisau, dia bunuh, mati, cukup 100 orang. Cukup dah 100 orang, dia rasa seronok, puas hati. Daripada 99, sekarang dah jadi 100. Summa sa'alan nas, kemudian dia pun tanya pula kepada manusia, man a'lamun nas fi hadzal ard, ada lagi tak orang yang alim yang aku boleh pergi rujuk di bumi ini yang kita tinggal ni? Fadallahu ala alimin, maka kali ni betul-betul mereka bawa dia ni pergi bertemu dengan seorang yang alim. Bila bawa bertemu dengan alim ni, seorang yang alim ni dia kena relax. Setiap persoalan yang orang tanya, relax, jangan marah. Pandu orang yang tanya tu, sebagaimana hamba Allah yang tanya saya tadi. Saya kata, yang pertama, saya tak boleh bantu dalam bab dosa. Saya hanya boleh bantu satu bab sahaja. Saya boleh tunjukkan cara macam mana kita katakan nak jadikan orang yang nak bertaubat ni supaya Allah ampunkan dosa. Saya suruh dia buat tu, saya suruh dia buat ni, kita berikan panduan. Yang ni tugas bagi orang yang mengetahui. Baik, bila mana dia jumpa dengan alim, summa sa'al, dia pun sa'al, tanya. Dia kata, ya alim, wahai orang yang alim Pak Ustaz, ini aku ni qataltu, telah bunuh mi'atu nafsan, 100 nyawa. Fahalli minat taubah, boleh tak aku nak bertaubat kepada Allah? Apa jawab seorang alim? Relax, cool. Dia kata, innallaha ghafur, Allah ni maha pengampun. Berikan pengharapan pada orang yang buat salah. Mau kita tangkap dia, kita pergi bubuh ke atas tempat mandi mayat, kita pergi belasah lagi pula, ambil air sumbat masuk, paip air masuk dalam mulut dia, tumbuk 2-3 kali tumbuk, boh nandang sekali, padan muka hang curi sangat tabung masjid. Selesailah nafsu amarah kita geram, kita selesai. Tapi ada lagi benda yang tak selesai. Mungkin orang tu jadi makin jahat, ataupun tak pasal-pasal, semua pegawai syarah EJK masjid balai cerita.
Okey. So, kita nak buat benda yang menjadikan kita memberikan satu hidayah pada seseorang tu lebih baik daripada dunia dan segala isi dunia. Lebih baik daripada kita mempunyai sebuah Ferrari harga 3 juta tu. Bila kita mampu memberikan petunjuk dan hidayah pada seseorang, akhirnya daripada dia yang jahat sampai dia jadi baik. Dr. Zulkifli Al-Bakri cerita apa? Dia kata dia pergi melawat di penjara Labuan. Dia kata dia banyak pergi buat lawatan di penjara-penjara. Semalam kata salah saya, dia melawat apa tu tempat bahagia tu, Tanjung Rambutan tu. Hospital Bahagia Tanjung Rambutan. Pergi tempat orang gila ni. Pasal apa? Dia kata sebab kita ni ahli majlis fatwa, sebagai mufti ke, sebagai pengeluar hukum, penentu hukum, kadang-kadang dia kata kita nak kena tahu keadaan hakikat apa yang berada pada orang-orang sekian-sekian ni, baru kita boleh jatuhkan hukum. Bukan boleh terus jatuhkan hukum saja. Okey. Sekali dia tanya soalan kita jawab macam tu, terus dia cakap, Ustaz Najib mesti orang Wahabi punya. Kan susah. Apa salahnya kalau dia datang tanya dulu, Ustaz, dengar Ustaz mayang doa, baca doa kunut, Ustaz tak diam. Orang lain semua diam, Ustaz tak diam. Adakah Ustaz Wahabi? Okey, contohnya. Baru kita boleh bincang. Ini tak, buat hukum dulu. Bincang, tak bincang lagi dah. Baik, jadi dia kata saya pergi ke Labuan. Labuan ni di mana ni? Di Labuan Sabah. Di penjara Labuan. Dalam penjara Labuan, dia kata dia bertemu dengan seorang lelaki, kes bunuh juga. Kes bunuh, rompakan bersenjata. Rompakan bersenjata, dia dihukum penjara 20 tahun. Bagi kita, orang masuk penjara ni memang jahat. Padanlah pasal dia buat jenayah. Dia dihukum penjara 20 tahun. Tapi tuan-tuan tahu tak, kadang-kadang Allah jadikan musibah pada seseorang, dengan musibah tersebut Allah createkan bagi dia jalan untuk dia dekat kepada Allah dengan musibah yang berlaku pada dia. Apa yang berlaku dekat dia ni? Disebabkan penjara tu tadi, maka dia telah berlaku satu perubahan yang amat drastik. Dia tak pernah tinggal dah solat selepas daripada tu. Sampai hitam dahinya. Dan yang paling menarik, dia telah pun menghafal, kata Dr. Zul, waktu saya sampai, dia telah pun menghafal 20 juzuk Al-Quran kat dalam penjara. Maknanya kalau dia duduk dekat luar penjara, dia boleh hafal Quran tak, belum tentu. Kita yang tak kena penjara pun tak hafal, ini kan pula kalau penjara. Tapi dia boleh menghafal Al-Quran 20 juzuk. Siapa pernah dengar nama Buya Hamka? Buya Hamka dipenjarakan zaman dia dulu oleh pemerintah Indonesia. Setelah dia dipenjara pada waktu tersebut, kemudian orang yang memenjarakan dia ni dah meninggal dunia. Dia boleh pergi sembahyangkan jenazah orang yang penjarakan dia. Bahkan dia nak ucapkan terima kasih kerana telah penjarakan dia. Bila ditanya kepada dia kenapa nak ucapkan terima kasih, dia kata disebabkan penjara itulah aku berjaya menyiapkan tafsir Al-Azhar. Penjara tadi menyebabkan dia boleh karang tafsir Al-Azhar tu tadi. Kita lihat bagaimana kesannya. Sama dengan orang ni tadi. Daripada dia bunuh 100 nyawa ni, bila dia bertemu dengan alim, alim ni seorang yang relax. Dia tak terus jatuh hukum. Maka seorang yang alim, dia yang pertama sekali diberikan pengharapan pada orang yang dah sesat jalan, orang yang dah buat dosa. Apa kata dia? Banyak ayat Al-Quran yang boleh kita gunakan. Antara salah satunya, wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarallahu fastaghfara li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Ayat ni bila baca ayat ni, ya Allah, baiknya Allah, baiknya Allah. Baik-baiknya Allah macam mana? Allah kata, dan mereka-mereka yang telah melakukan perbuatan-perbuatan keji, iaitu dosa besar. Kemudian setelah mana mereka melakukan perbuatan keji tadi, zakarullah, dia ingat Allah, jahatnya aku, ya Allah, apalah jahat sangat ni. Apalah yang jahat sangat aku ni. Dia ingat Allah pada waktu tersebut. Apa dia buat? Dia pun cepat-cepat fastaghfara li dzunubihim, dia cepat-cepat memohon ampun dan taubat daripada Allah daripada dosa yang dia buat. Allah tanya, wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Ada lagi ke Tuhan yang boleh ampunkan dosa kalian? Nescaya jawapannya adalah tidak. Siapa lagi orang yang jahat? Kalau siapa baca dalam surah Al-Buruj, cerita tentang Ashabul Ukhdud. Tahu tak Ashabul Ukhdud tu berapa orang yang dia bunuh? 70,000 nyawa.
Nyawa ni dia buat satu kawah yang berisi api ni, dihumbankan rakyat dia dalam kawah api ni tadi sambil dia duduk perhatikan di atas parit. Tengok seronok tengok orang kena bakar kat dalam tu. Apa Allah kata kepada orang yang buat jahat macam tu ni? Allah kata kepada mereka, innal ladzina dalam surah Al-Buruj tu apa Syekh? Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Kamu yang dah bunuh 70,000 orang, kamu bakar dia orang hidup-hidup ni, kamu telah buat satu kejahatan yang amat besar kepada orang yang beriman. Kalau engkau tak bertaubat pada Allah, maknanya Allah masih bagi peluang pada dia yang bunuh 70,000 orang. Kalau 70,000 orang macam tu, bagaimana dengan baru 100 orang? Bagaimana dengan baru 1 orang? Bagaimana dengan orang yang hanya buat dosa yang biasa? Maka apa kita nak katakan? Baiknya Allah, sehingga kan orang yang bunuh 70,000 orang pun Allah masih lagi berikan pengharapan. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, orang-orang yang telah buat kejahatan pada orang lelaki yang beriman dan orang perempuan yang beriman, summa lam yatubu, kalau dia tak bertaubat pada kami, falahum azabu jahannam, bagi dia azab jahannam, walahum azabul hariq, bagi dia azab bahan api yang akan bakar dia di hari akhirat kelak. Kalau dia tak bertaubat, itu habuan. Tapi kalau dia bertaubat, nescaya dia akan selamat daripada Allah. Baik, maka kata Tok Syekh yang alim ini, Allah Maha penerima taubat. Dosa engkau yang buat dengan keampunan Allah mana lebih besar? Sudah pasti keampunan Allah lebih besar. Cuma dia berikan beberapa pesanan pada orang yang buat dosa ni. Dia kata hunaka. Dia kata izhab anta ila makanin kaza wa kaza. Engkau yang dah buat dosa ini, cara macam mana dia kena keluar daripada kawasan yang dia buat dosa. Seumpama orang yang pernah menagih dadah. Orang menagih dadah, kalau dia duduk kawasan yang memang dia menagih dadah, dia boleh jumpa dengan tokan-tokan dadah ni lagi, walaupun dia dah insaf dah waktu tu. Kalau orang biasa isap rokok, dia punya bau rokok, tengok kawan dia pegang rokok kat tangan, geramnya aku bau. Geramnya, teringinnya, ya Allah Akbar, tergedik-gedik ni terasa. Kawan tu pula kata, tak payah ambil banyak-banyak, 3 pam cukup lah. 3 pam. Mula daripada 1 pam, 2 pam, 3 pam, last sekali beli pula lah. Pasal apa? Pasal ada geng, ada orang yang duk pergi tayang depan mata dia, ada habuan ataupun yang boleh menarik dia balik kembali. Maka kata tu Syekh ni, alim ni, inna fi makanin kaza wa kaza. Ada satu tempat ni. Satu tempat. Hunaka unasun. Di tempat ni ada segolongan manusia. Ya'budunallah, mereka beribadat kepada Allah. Pergilah engkau, izhab anta hunak, pergilah engkau ke tempat orang yang beribadat kepada Allah ni. Qila Makkah, dalam hadis ada yang menterjemahkan tempat tu sebagai Makkah. Maka beribadatlah bersama dengan mereka dan bertaubatlah engkau di sana. Sebab tu penting, siapa-siapa pun bila mana dia nak ubah diri daripada orang yang banyak buat dosa, nak jadi orang yang baik, kalau dia tak mendatangi tempat-tempat yang baik, tak rapat dengan orang yang soleh, minta maaf, takut-takut, amat-amat sukar. Sebab tu dia perlukan satu komuniti yang menyokong dia pada waktu tersebut. Sebab tu bila kita lihat di sini, bagaimana Allah menyebut di dalam Al-Quran. Kebetulan tadi tazkirah Jumaat, kami cerita tentang solat berjemaah. Apa pentingnya solat jemaah? Apa penting kita duduk mai ke masjid tiap-tiap malam, tiap-tiap waktu solat? Ada kepentingannya. Salah satu kepentingan nak mengikat kita dengan orang yang beriman. Kita tak terputus daripada jemaah ni. Bila kita putus daripada jemaah, sebagaimana kata Nabi SAW, lauka ma min badwin aw qaryatin, mana-mana kampung, mana-mana pendalaman, tempat tinggal yang ada manusia, fihi salasati nafarin aw aksar, kat dalam tempat tinggal tu ada 3 orang ataupun lebih daripada 3 orang, lam taqum fiha jama'atan, kemudian orang ni mereka tidak mendirikan solat berjemaah. Satu kampung tak mendirikan solat berjemaah, satu kampung akan berdosa. Berdosa satu pasal, tapi yang paling dahsyat, illa stahwazat alaihimus syayatin, melainkan setan akan menguasai mereka waktu tersebut. Setan ni akan menguasai satu kampung tu, akan dikuasai oleh setan. Hak ni yang kita takut. Maka kita pun baca satu petikan ayat daripada surah Al-Kahfi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha.
wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina fattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Allah kata, bersabarlah kalian wahai orang-orang yang baik-baik, orang yang beriman, orang yang nak cari kebaikan ni, wasbir nafsaka, bersabarlah kalian ma'allazina yad'una rabbahum, bersama orang yang sentiasa beribadat kepada Tuhan mereka. Kita kena cari komuniti orang yang buat ibadat sungguh. Nak jadi baik, tak nak join orang yang selalu beribadat, maka kita salah. Sebagaimana Allah pesan, dia kata, wala taqdu 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayati dunya. Jangan, dia kata, kamu palingkan mata kamu daripada mereka disebabkan kamu teringin sangat-sangat dekat dunia. Baik, hari ini inilah yang berlaku. Kenapa kita rasa jauh sangat daripada hidayah? Kerana kita menjauhi tempat-tempat yang macam ni. Maka sebab tu alim ni perintahkan, kalau kau nak bertaubat, pergilah ke tempat mana ni? Ke tempat yang ramai orang beribadat dan bertaubatlah di sana. Jadi dia pun pergi. On the way ketika nak pergi, ditakdirkan Allah, qadarallahu wa ma syaa fa'al, datang malaikat maut ambil nyawa dia. Bila malaikat maut ni ambil nyawa dia pada waktu tersebut, maka datang dua malaikat. Satu malaikat azab, satu lagi malaikat rahmat. Malaikat azab kata, mayat dia ni, roh dia ni aku punya, aku akan ambil dia dan akan masukkan dia ke dalam neraka. Kata malaikat rahmat, tidak, orang ni aku punya, kata malaikat rahmat, kerana dia nak pergi bertaubat. Kata malaikat azab, dia belum bertaubat. Kata malaikat rahmat, dia akan bertaubat. Akhirnya Allah datangkan satu malaikat menjadi pengadil. Kata malaikat ini, aku telah diutuskan oleh Allah untuk nak tentukan ke mana akan pergi roh orang yang dah mati ni. Maka diminta untuk dua malaikat ini ukurkan daripada jarak yang dia datang, tempat yang dia buat dosa ni, kepada jarak yang dia nak pergi, tempat dia akan bertaubat, yang mana lebih hampir. Maka yang hampir itu dikira hukumnya di situ. Setelah dikira, maka didapati tempat dia nak pergi bertaubat itu lebih dekat, akhirnya diterima taubat dia. Baiknya Allah. Hadis ini hadis yang muttafaqun alaih, hadis yang sahih. Cerita tentang dia belum cakap taubat, baru nak pergi taubat, Allah dah terima taubat dia. Sebab apa? Kita dah sebut di awal tadi, ta'rifan bagi definisi taubat, at-taubatu hiyan nadmu. Yang dinamakan sebagai taubat ini adalah perasaan penyesalan. Bila mana ada penyesalan dalam diri dia, maka disitulah letaknya apa yang disebut sebagai taubat. Baik, maka tanda kejayaan seseorang bila dia bertaubat kepada Allah. Juga Allah menyeru kita supaya bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Kenapa Allah suruh kita bertaubat? Maka jawapannya ada di sini. Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah amat suka pada orang yang bertaubat dan Allah amat suka kepada orang bersuci. Ayat ini diturunkan ketika Nabi SAW berada di Madinah. Saat ketika dibinanya satu masjid, iaitu Masjid Quba. Ketika dibina Masjid Quba ni, para sahabat ni selalu datang ke Masjid Quba kerana Nabi SAW selang 2 hari akan pergi ke Masjid Quba. Maka turun ayat Al-Quran, la masjidun ussisa ala taqwa, masjid yang diasaskan dengan takwa. Fihi rijalun, kat dalam masjid ni adalah orang-orang yang beriman. Yuhibbuna an yatatahharu, mereka ni orang yang amat kasih untuk mensucikan diri mereka. Rupa-rupanya orang yang datang ke masjid ini di antara salah satu tanda tuan-tuan sedar diri. Di antara dah taubat ke belum? Datang masjid ni cerita taubat lah ustaz. Orang hak datang ke masjid ni orang yang sudah diri. Tak sudah diri tak datang kita kat masjid. Tahu tak langkah kita ke masjid ni kita boleh dapat dua. Yang pertama, kita diumpamakan macam orang bertaubat. Kerana setiap langkah kita ni langkah yang akan diampunkan dosa. Sebab tu ada kaitan masjid dan pembersihan dosa-dosa yang kita telah lakukan. Allah kata di masjid ni adanya orang yang suka membersihkan diri mereka daripada dosa. Dan juga orang yang membersihkan diri untuk datang ke masjid. Maka Allah pun berkata, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah amat kasih kepada orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ni tadi. Baik, ada orang tanya, kenapa taubat ni Allah kasih? Kenapa orang yang bertaubat Allah kasih?
Kalau dah sekali kau buat jahat, kau jangan ada datang dekat aku lah, kau busuk lah, kau jahat lah. Kalau kita lah orang buat jahat dengan kita. Sekali kau khianat aku tak percaya lagi dah dekat engkau. Yang ni kita ni. Tapi tidak Allah. Kenapa Allah suka pada orang yang bertaubat ni? Maka jawapannya ada pada beberapa benda. Sebab taubat ini tak semestinya orang yang bertaubat itu adalah orang yang melakukan dosa. Tak semestinya. Kalau kita nak katakan orang yang taubat itu melakukan dosa, tak. Banyak perkara di dalam kehidupan kita ni yang kita menyebut perkataan taubat tapi bukan disebabkan kerana dosa. Contoh, waktu tuan-tuan masuk dekat dalam toilet. Kita masuk dalam toilet, kita baca doa, bukan? Apa dia doa masuk toilet? Allahumma barik lana. Bukan? Apa doa masuk toilet? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Okey, masuk. Dah duduk dah dalam toilet, kemudian sekarang kita nak keluar pula daripada toilet. Apa doa kita baca doa keluar toilet? Doa apa? Okey, Ghufranaka. Okey, bila keluar daripada toilet ni apa? Ghufranaka. Apa makna kalimah ghufranaka? Keampunanmu ya Allah. Apa maksud keampunanmu ya Allah? Taubatlah itu. Taubatlah tu kalimah. Di antara kalimah-kalimah taubat, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Taubat. Antara kalimah taubat, astaghfirullah. Itu taubat. Antara kalimah taubat, astaghfirullahaladzim. Antara kalimah taubat, astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada lagi, apa lagi istilah taubat? Astaghfirullahaladzim. Ayat tu penghulu istighfar tu juga taubat. Apa dia lagi istilah taubat? Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah aku. Kesemua doa tu, sebutan tadi adalah istilah bagi orang yang bertaubat. Apa wazan pun dia boleh sebutkan. Tak semestinya orang yang ucapkan tu dia adalah orang yang buat dosa. Kerana tuntutan taubat sama ada berdosa ataupun tak berdosa. Tak apa, yang hak berdosa kita faham. Tapi yang lain daripada berdosa, kenapa keluar toilet nak kena sebut ghufranaka? Maka jawapannya adalah, kata Al-Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini, maka kata Imam An-Nawawi, punca kita keluar dalam menyebut keampunanmu ya Allah atas dasar nak mengenang nikmat yang Allah bagi. Apa tujuan taubat ni tadi? Kenal nikmat. Apa nikmat yang kita dapat? Boleh berak, boleh kencing, ada air untuk kita bersihkan diri, ada tempat untuk kita kencing berak, ada rumah tempat tinggal. Maka bukankah itu satu nikmat? Kamu nak mendustakan nikmat? Tak. Maka salah satu cara kita nak kenal nikmat tadi itu, maka dengan cara kita menyebut keampunanmu ya Allah. Kenapa keampunanmu? Sebab kita tak boleh bayar balik nikmat yang Allah bagi dekat kita. Hari ini kita yang hidup 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Apakah dengan amal ibadat kita cukup untuk nak membeli satu bilik daripada syurga? Tak cukup dan tak mampu pun. Pagi tadi kami ceritakan bagaimana tempat yang paling rendah dalam syurga ni, apa dia ni? Satu alas kaki yang diletakkan kaki ahli syurga kat dalam syurga. Seorang ahli syurga ni diberikan tempat letak kaki dia, dipanggil alas kaki untuk diletakkan. Alas kaki ahli syurga kelak. Maka nak tahu macam mana nilai alas kaki itu dengan apa yang ada dekat dunia ni, satu alas kaki yang diletakkan kaki ahli syurga ni tadi, kalau dihitung dengan dunia, maka dunia dengan segala isi dunia pun tak boleh nak menandingi alas kaki itu tadi. Maknanya apa yang kita buat tak mampu pun nak menandingi, tak mampu nak bayar balik pun, disebabkan kita ni seumpama orang yang berhutang pada Allah. Allah bagi nyawa, Allah bagi roh, Allah bagi jasad, Allah bagi kaki tangan, Allah bagi rezeki, Allah bagi pekerjaan, Allah bagi isteri, Allah bagi anak pinak. Boleh bayar balik? Dah bayar dah tu solat. Berapa puluh tahun solat Pak Haji? 50 tahun. Baik. Apa lagi buat? Puasa. Berapa puluh tahun? 50 tahun juga Ustaz. Quran pun sama. Saya dah khatam sekitar 200 kali khatam. Baik, apa dia lagi? Sedekah. Berapa banyak sedekah ni? Adalah dalam 1 bilion ke 2 bilion saya sedekah. Baik. Sedekah 2 bilion. Puasa 50 tahun, solat 50 tahun. Sekarang nah, tengok pula berapa lama kalau engkau masuk syurga, engkau akan berada dalam syurga? 50 tahun? Tak. 60 tahun? Tak. 1000 tahun? Tak. Habis itu berapa lama? Khalidina fiha abada. Engkau nak duduk dalam syurga tu selama-lamanya. Macam mana nak compare dengan 50 tahun saja engkau beribadat, engkau dapat syurga selama-lamanya? So apa nak jawab dekat Allah? Maka jawapan yang paling terbaik, keampunanmu ya Allah, kami tak mampu nak bayar balik nikmat yang kau beri, maka kami minta ampun sangat-sangat. Maka seumpama kita mempunyai 2 orang anak kita ni nak pergi sekolah, kita panggil mat, pe'ah, mai sini.
Okey, PA datang, mak datang. Mak, ni ambil duit sekolah kau. Terima kasih ayah. Ni ambil bekal kau. Terima kasih ayah. Belajar rajin-rajin. Terima kasih ayah. Assalamualaikum ayah. Dia pun calur, pergi lompat naik ke atas bas. Okey. Anak yang kedua pula ni, si PA pula ni. Dia datang cium tangan kita. Terima kasih ayah. Last sekali dia kata, ayah, ampunkan PA ayah. Hai. Apasal kau minta ampun dekat ayah? Dia kata, yalah, ayah iron baju. Kebetulan PA dah mati. Isteri mati tinggal. Si bapak saja bela anak ni. Bapak lah iron baju. Engkau lah memasak. Ayah lah yang bagi duit sekolah. Ayah lah yang bayar yuran. Saya tak mampu nak bayar balik budi baik ayah. Maka saya minta maaf sangat-sangat ayah. Rasa-rasa anak mana yang paling menyentuh perasaan ayah dia ni? Sudah pasti anak yang minta maaf tu tadi. Ayah minta ke? Ayah tak minta. Tapi bila anak sebut macam tu, maka anak ini jadi orang yang dikasihi oleh ayahnya. Maka begitulah juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan taubat bukan semata-mata kerana dosa, tapi lebih-lebih lagi kalau ada dosa. Dan juga taubat itu adalah sebagai penebus kesilapan selain daripada untuk nak bayar balik bagaimana kita yang telah kufur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maka sebab itu kata Nabi SAW, aku ni dia kata bertaubat kepada Allah sehari 100, sehari 100 kali. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan orang-orang ataupun hamba Allah yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan dengan taubat yang kita buat ni, selain daripada dosa kita diampunkan, kita akan layak mendapat 5 perkara. Apa dia 5 perkara ni? Nabi Nuh alaihi salam, Allah rakamkan dialog Nabi Nuh. Nabi Nuh bila dia tengok kaum dia ni dah mula melampau. Maka dia pun pergi kepada kaum dia dengan berkata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku pun cakaplah dekat dia orang, ya Allah, aku berkata kepada dia orang semua ni, pohonkan keampunan, istighfar banyak-banyak dekat Tuhan. Kerana Allah ni Maha Pengampun. Korang dah buat dosa, cepat-cepat minta ampun daripada Allah sebelum Allah turun bala bencana. Baik, kemudian dia kata, kalau engkau minta ampun dekat Allah, yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan kirimkan rahmat yang akan datang daripada langit. Kalau tempat tu tak ada hujan, hujan akan turun. Rahmat Allah akan datang daripada atas. Kemudian wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan berikan kepada kalian iaitu amwal, harta benda yang melimpah ruah. Punca sebab istighfar dan taubat tadi. Wa banin, bahkan Allah berikan juga kepada kalian zuriat. Wa jannatin wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah juga akan jadikan kepada kalian kebun-kebun yang mengeluarkan hasil. Maknanya ada income yang kita dapat. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah juga akan jadikan sumber air. Maknanya kemakmuran hidup itu datang daripada perkataan astaghfirullah. Ya Allah, aku bertaubat memohon ampun, wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepadamu. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.